Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini, Ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadilah Upas Sabariyah selaku penganjur, sahabat pecinta Al-Quran, SPAQ, seterusnya bonda-bonda moderator, Bonda Inun, Ustazah Jasrina, seterusnya Kak Nisum, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah, hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Apa khabar semua? Kita doakan supaya kita semua berada di bawah naungan rahmat Allah dalam keadaan kesihatan dan diberikan segala kemudahan dalam setiap urusan. InsyaAllah wa amin. Bagi kita yang mungkin bercuti dan sebagainya, kita jagalah diri masing-masing. Mudah-mudahan kita di bawah penjagaan Allah, dan kita juga perlu sentiasa ingat kepada Allah supaya mudah-mudahan dalam keadaan apa jua sekalipun kita akan sebut nama Allah, kan? Dalam kita, baik kita berdiri, kita duduk, kita tidur, sebutkan nama Allah, mudah-mudahan semuanya menjadi satu ibadah, insya-Allah amin. Jadi sedang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, jadi insya-Allah seperti kebiasaanlah kita akan melihat kepada soalan uji minda kita. Soalan uji minda kita yang kita nak sambung pada pagi ini. Pada soalan yang ke-21. Saya bukakan slide dia. Okey, memandangkan pagi-pagi ni lebih bersemangat kan. So kita berikan soalan. Berikan soalan dalam bentuk struktur. Tuliskan jawapan di ruangan chat. Boleh kot lah, insya-Allah tak susah kot. Tuliskan soalan dia, tuliskan 3 contoh solat sunat yang afdal dilakukan secara berjemaah. Tuliskan contoh 3 contoh solat sunat yang afdal dilakukan secara berjemaah. Ini tak ada pilihan jawapan lah. So, ibu-ibu sekalian kena memikirkan apa jawapan dia. Dan boleh tulis di ruangan chat. Mungkin kalau tahu 3, buat 3. Ataupun buat 1, 2 pun tak apalah. Yang penting ada jawapan. Yang penting kita ada respon daripada ibu-ibu sekalian lah.
InsyaAllah. Dia respon Kak Nisum bagi salam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, admin mula dulu Dia macam semangat ni. Admin solat minta hujan, solat gerhana, alright. Bonda Syikin tarawih, solat gerhana. Bonda Rosnaini tarawih. Bonda Kak Badriah solat sunat tarawih, gerhana, minta hujan. Okey. Bonda Saripah 2 solat raya, okey, 2 hari raya, raya puasa dan raya haji, raya korban. Bonda Hayati tarawih, gerhana, minta hujan. Alright. Encik Mazli gerhana bulan, gerhana matahari dan maknanya 2 gerhana dan minta hujan. Okey. Bonda Salbiah tarawih, hari raya dan gerhana. Okay, alright. Bonda Rosnani tarawih, Encik Mazli solat raya. Bonda Saripah silap ustaz. Saya silap ke ni? Bukan. Bonda Saripah tersilap Tak apa. Apa yang silap tu tulis 2 solat raya tak apa. Boleh ubah jawapan. Kita test and try silap tak apa. Jangan salahkan saya lah. Salahkan diri sendiri tak apa Bonda Norida solat sunat 2 hari raya, 2 gerhana, minta hujan. Okay, right. Bonda Latifah tarawih, gerhana, raya. Ibrahim Bonda Noh tarawih. Kak Nisum Aidilfitri, Aidil Adha, gerhana matahari bulan, istisqa. Okey. Bonda Ania 2 hari raya, minta hujan, gerhana. Okey, gerhana pun ada 2 juga 2 gerhana Okey, ramai respon Saya nak baca pun dah seletih dah ni. Alhamdulillah lah. Terima kasih kepada yang ramai respon. Semoga semua diberkati. Okey, jawapan lebih kurang sama lah. Kita boleh lihat maknanya yang disebutkan tarawih 2 hari raya, 2 gerhana, minta hujan. Kemudian saya dah sebut yang agak rare sikit saya nak sebut yang rare sikit yang tak disebutkan lagi. Okey, kebanyakan sama. Okey, Kak Ji ada respon tu, sunat Jumaat. Sunat Jumaat maknanya sunat qabliyah ke ba'diyah? Okey, Kak Ji boleh apa spesifikkan dulu supaya kita nak tahu apa kefahaman yang Kak Ji ada. Berarti kita akan hurai Okey, solat taubat. Okey, menarik solat taubat. Solat jenazah dia fardu kifayah. Kita lepas pandang dia fardu kifayah. Dia bukan sunat. Dia fardu kifayah. Kan salah satu daripada 4 kewajipan yang kita kena buat kepada seseorang yang telah meninggal dunia kan. So yang mula-mula kita akan laksanakan ikut turutan lah. Kita akan mandikan dia, kita akan kafankan, solatkan dan kebumikan. So salah satu kewajipan tu fardu kifayah. Okey, yang lain semua kita lihat lebih kurang sama. Kalau yang lain saya akan respon contoh Bonda Hasimah. Saya tengok banyak typo kat sini saya pun tertypo dah. Solat Jumaat. Solat Jumaat adalah fardu juga tu. Fardu ain bagi yang mencapai syarat kan, syarat syarat wajib antaranya lelaki, baligh, berakal. So bagi mereka itu mesti difardukan lah, fardu ain tu mesti kena buat yang mencapai syarat wajib. So dia bukan kira solat sunat, dia kira solat fardu. Cuma yang ada khususkan siapa golongannya kan. Okey. Bonda Rahimi Bonda Rahimi betul Bonda Rahimi bukan lelaki sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh tak ada berjemaah. Saya dah bagi jawapan dah ni. Tapi tak kira berjemaah solat sunat subuh dia tetap buat bersendirian. Dan rawatib tak ada yang berjemaah. Tidak sepatutnya kita amalkan, jangan dibudayakan. Walaupun ada konteks yang membenarkan atas dasar maslahah. Tapi perkara itu boleh membawa kepada bid'ah sayyi'ah. Kerana akan mewujudkan satu keadaan yang salah faham. Nanti orang akan anggap itulah solat yang dikhususkan berjemaah. So rawatib sangat tak digalakkan buat berjemaah. Dia kena buat bersendirian. Kita nak ajak pun kita buat, kita bagi tahu. Bukan ikut sama-sama kita. Kita ajak maknanya kita bagi tahu jom solat kelebihan sekian-sekian. Macam tu saja. Okey. Terima kasih kepada yang respon Okey, Kak Ji ada respon tu. Sunat Jumaat, betul tak? Sunat Jumaat tu maknanya sebelum ke selepas? Okey, tak apa, saya sebutkan jugalah. Sunat Jumaat dia macam sunat macam biasa, rawatib juga.
Even qabliyah, ba'diyah kita tak bincang lagi ada tentang Jumaat sebenarnya. Adalah dia punya perbahasan, ada beza sebenarnya sebelum dan selepas. Cuma nak sebutkan dulu sekarang sekadar permulaan, sunat Jumaat dia sama je kategori dengan sunat Zuhur. Maknanya rawatib juga. Dia tak ada berjemaah. Sunat Jumaat tak berjemaah. Solat sunat sebelum dan selepas. Solat Jumaat tu fardu. Solat Jumaat tu fardu bagi yang mencapai syarat wajib. Kan antaranya lelaki kan. So kira macam itulah yang mencapai syarat wajib. Okey, Bonda Sharifah ada respon witir. Ni saya suka ni menarik sikit. Witir disebut juga sebagai solat malam. So dia merangkumi, dia mencakupi dengan solat tarawih. Ni saya akan urai lah, saya tak nak bagi jawapan sekarang, nanti kantor ya jawapan dia. Okey, biar dulu kita simpan dulu jawapan-jawapan ni, kita akan urai sekejap lagi. Terima kasihlah kepada yang respon. Okey, ada yang komen juga tu, Ustaz tak perasan berjemaah. Dia berjemaah kalau solat sunat tu kita senang sangat soalan tu kan. Kita pun boleh jawab senang duha ada, isyraq pun boleh kan. Rawatib kan banyak kita boleh listkan. Tapi saya nak fokus pada yang berjemaah. Saya tak gariskan berjemaah rupanya tak apalah, saya pun minta maaf lah tak gariskan. Sebab tu kena gariskan berjemaah, bukan gariskan 3 tu. Tak apalah. Okey, tahajud jemaah dengan suami. Okey, bagus-bagus. So sweet Alright. Solat sunat hajat bagi memohon hajat yang sama. Solat tarawih. Okey. Alright. Okey, terima kasih kepada semua yang respon. Saya terus pergi kepada perbahasan. So, solat sunat yang afdal berjemaah ni merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Ikut kepada hadis, ikut kepada riwayat, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah telah syarahkan dalam syarah Muslim, dia yang menjadi syiar buat berjemaah hanya 5 saja. 2 gerhana, 2 hari raya, minta hujan. 5 ni yang memang Nabi SAW sendiri pergi berjemaah. Maknanya keluar daripada rumah, pergi salat berjemaah. So ini memang syiar, inilah afdal untuk buat berjemaah. Tahniahlah kepada yang betul tadi. Okey. Dalam masa yang sama, saya kena huraikan juga berkenaan jawapan-jawapan ibu-ibu berikan. Contoh saya berikan soalan struktur supaya nak tengok apa jawapan yang diberikan kan, pelbagai kan. Kita nak limitkan dalam objektif. Nanti senang sangat kan. Okey, kita nak bagi subjektif. Baik. Ada respon tadi sebut kan, contoh solat witir, tarawih. Okay. So dua ni di bawah perbahasan yang sama. Solat malam, asalnya Nabi SAW, kita tahu Nabi keluar pergi ke masjid nak solat. Untuk dengan tujuan nak mengajak juga kepada sahabat yang berkemampuan solat bersama-sama. Tapi bila dah semakin ramai dan Nabi khawatir solat itu akan difardukan. Dan Nabi risau terutamanya kita umat yang kemudian yang tak akan ada kemampuan pun sebenarnya nak buat kan. Kita kadang-kadang 5 waktu pun mungkin bukan kita lah, mungkin saya sendiri personal kan, mungkin kita rasa tak berkemampuan, maknanya malas kan, kita lambatkan, lewatkan semata-mata keduniaan, tak ada masalah, tak ada darurat. Di situ pun dah kita nampak fardu 5 pun kita kadang-kadang dah culas kan, apatah solat malam yang kena berkorban malamnya kan, kita kena bangkit, macam-macam nak kena buat kan, so tak semua orang mampu. So Nabi kembali balik ke rumah, Nabi solat di rumah, solat malam, dan itu menjadi kebiasaan Nabi SAW. Okay. Jadi solat tarawih dan witir. Tarawih kita boleh kata qiyamul lail lah, termasuk solat malam yang lain tu. Asal yang terbaik adalah buat bersendirian. Itulah menunjukkan keikhlasan. Ramadan kita buat tarawih, kita buat qiyamul lail, terutamanya 10 malam terakhir berjemaah sebagai satu galakan, motivasi atas dasar maslahah, dan perkara itu tak dihukumkan bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah yang membawa kepada hukum haram. Bid'ah kita tahu kan di situ ada 5 hukum seperti yang disebutkan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. 5. Jadi ada 5 hukum ni macam 5 yang kita biasa belajar lah, Ahkamul Khamsah tu. So ada juga bid'ah yang disebutkan sebagai makruh kan, bid'ah dan juga haram. So daripada konteks amalan tadi, dia tak dianggap, tak disebut bid'ah yang buruk. Kerana perkara itu adanya masalah, mengajak orang kepada kebaikan, buat bersama-sama. Tapi dia tak dijadikan budaya, maknanya tak jadikan kebiasaan. Dia hanya Ramadan saja. Kan tarawih buat berjemaah, kan kita buat qiyamul lail pun berjemaah, so sekadar Ramadan.
Dan sepatutnya lepas itu adanya kesan kita mampu teruskan. So asal dia tak dikira sunnah berjemaah, tapi kita buat atas dasar maslahah dan khusus pada Ramadan saja, so itu tak jadi isu, boleh diamalkan. Tapi kalau dah jadi budaya setiap malam buat macam tu, itu benda yang kita kena sedar boleh memberikan persepsi yang negatif. Maknanya orang akan masyarakat awam akan menganggap ini satu syariat. Padahal bukan. Dia satu perkara yang sunat, yang buat bersendirian. Yang kita buat berjemaah atas dasar maslahah. So itu pun tak boleh kita budayakan selalu. Dia akan mengubah persepsi orang awam, so ini akan mengelirukan masyarakat. Dan orang akan lebih ikut pada budaya. Dia tak ada keikhlasan yang sebenar. Sebab yang keikhlasan sebenar dia akan buat secara berasingan. Okey, lagi satu berkenaan dengan solat hajat. Di situ asal solat sunat termasuk hajat munfaridan, bersendirian. Tapi bila disebutkan hajat yang bersama, sesama atas dasar maslahah pun kita buat sama-sama secara berjemaah. Walau bagaimanapun, bersendirian itu lebih baik kerana di situlah hajat yang lebih khusus yang kita boleh hajatkan. Maknanya hajat yang bebas, tak ada terikat, dia mutlak, dia tak ada muqayyad dengan sesuatu hajat yang khusus. Walau bagaimanapun daripada sudut amalan, tak ada masalah. Benda tu boleh. Termasuklah dengan duha, tapi jangan budayakan selalu. Sekali-sekala tak apa. Sebab itu kita buat hajat ni pun sekali-sekala bila ada, terutama ada arahan daripada Jabatan Agama, kita buat hajat. Contoh macam baru-baru ni untuk rakyat di Turki, Syria tu yang menghadapi satu musibah, kita buat solat hajat, kita minta Allah permudahkan, kan? Allah ringankan beban. So kita buat tu sekali-sekala, itu pun atas dasar ulil amr, kan, taat kepada ulil amri, pada pemerintah. So boleh. Jangan dibudayakan selalu. Sama dengan yang lain. Solat duha pun sama, buat sekali-sekala berjemaah, tak ada masalah. Boleh atas dasar maslahah dan dia tak bercanggah dengan syarak. Dia macam tu. So tu je lah kot, saya rasa yang lain kita dah sebutkan. Witir pun sama, termasuk dengan tarawih. Betul, solat Jumaat saya dah sebut, dia jadi wajib kepada yang mencapai syarat wajib. Antaranya lelaki lah yang dah balik, berakal, kan, wajib kepada mereka. Kemudian solat Jumaat dah sebut tadi. Solat jenazah fardu kifayah. Solat taubat pun sama, kan. Okey. Alright. So itulah. Baik, jadi Syabas dah tahniah kepada yang betul. Alhamdulillah. Saya kira ada juga yang betul, tahniah. Semoga kita mendapat sesuatu lah daripada soalan uji minda ni, insyaAllah. Agak-agak mencabar ke tak ni? Kalau mencabar boleh bagi sikit emoji kot. Emoji muka seram ke, emoji rasa takut ke. Saya saja nak test lah, kita sama-sama kita nak kata apa, panaskan enjin, kan. Kita nak menggesa, kita berfikir sikit, kan, supaya kita sama-sama berbincang, kan. Benda tu dapat untuk kita berkongsi sama-sama, insyaAllah, kan. Jadi tak adalah kata nak menyusahkan ibu-ibu ke, tak ada, kan. Kita hanya santai je lah, insyaAllah, santai-santai saja. Okey. Ada yang sebut tu dah respon, Ustaz dah pernah terangkan, betul lah. Tapi kadang-kadang dah pernah terang, kita tak berapa ingat, kan. Sekadar kita peringatan sama-sama lah. Bagi yang dah mantap pemikiran, dah ingat tu alhamdulillah lah. Bagi yang kurang-kurang sikit, kita ambil sebagai peringatan, insyaAllah. Okey, baik. Okey, kita akan sharekan slide berkenaan dengan hadis tentang doa. Sebelum ni dah ada, kita selang seli lah. Kena berlaku adil, kan. Nanti apa dia tak adil kan, tak bagus pula, kan. Kalau sunnah tu kita setia pada satu. Kalau ini kita kena adilkan, kena bahagi dua sama rata. Okey, berkenaan dengan doa, hadis tentang doa, kita masih lagi dalam perbincangan doa mustajab. So yang ke-9 saya dah sebutkan, kita dah huraikan sebelum ni. Kita masuk yang ke-10 untuk pagi ini. Tadi ada respon, saya tengok respon sikit. Okey, bagi emoji, okey. Boleh bagi macam emoji. Alright. Terima kasih kepada respon. Okey. Tengok pada waktu yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin.
Pada doa yang ke-10 iaitu mustajab ketika sahur ataupun di waktu sahur. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malam. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan daripadaku akan kuampuni. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1145. Kita ada respon siapa tadi? Budak Ania buat good. Kak Nisum ada dah bagi 2 sama rata. Itu faham-faham je lah maksud dia. Okey, baik. Jadi berkenaan dengan waktu ni, okay, saya nak sebut dulu sebelum kita bincangkan waktu ni. Kebetulan kan esok pun hari Isnin kan, jadi saya serulah pada sama-sama kita kan. Bagi yang berkemampuan, bagi yang berhajat, kita berpuasa sunat lah esok insyaAllah. Esok Isnin kan. So antaranya yang kita boleh amalkan selain daripada berpuasa kan. Waktu berpuasa ni juga, kita ada satu kelebihan bagi orang yang berpuasa, tak semestinya waktu Ramadan. Waktu dia berpuasa pada bila-bila masa lah, puasa sunat ke, puasa qada ke kan, puasa apa selang-seli kan, dia boleh untuk amalkan waktu-waktu mustajab ni. So apa waktu mustajab? Waktu yang ke-10 ni adalah di waktu sahur ataupun ketika sahur. Khusus kepada orang yang bersahur, kerana di situ lebihnya berkat dengan apabila dia amalkan sahur itulah kan. Kan kita pernah dengar hadis kan berkenaan dengan tasahharu kan, fa inna fis sahuri barakah atau kama qal kan, bersahurlah kamu ya, yang Nabi sebut dalam hadis. Sesungguhnya pada waktu sahur adanya berkat. So ini nak menggalakkan kita sebagai seorang muslim kan, sebagai yang kita amalkan, maknanya kita nak berpuasa kan. Jadi selain kita berpuasa, kita ingat juga untuk kita berdoa waktu sahur. Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan akhir malam. Doa di akhir malam. Cuma dalam huraian tu saya dah sebut, doa di akhir malam ni ada beberapa pandangan. Antara yang paling kuat adalah dia kita ketika bangun daripada malam. Kita ada satu hadis kan dalam riwayat Al-Bukhari 1154, hadis yang sahih yang disebutkan yang Nabi suruh kita berzikir, Nabi suruh kita berdoa, Nabi suruh kita bersolat. So dan berzikir, lepas tu kita berdoa, doa itu akan dimakbulkan. Siapa yang solat 2 rakaat, siapa yang berwuduk lalu dia solat, akan diterima solat dia. So daripada hadis itulah kita nampak gambaran maksud kepada waktu yang mustajab, waktu yang disebutkan maksudnya waktu mustajab berdoa yang akhir malam, bermaksud pada waktu kita akhirkan malam. Bila kita dah berhenti tidur, bangkit, dah berhenti selesai tidur dah. So itu waktu yang bermulanya mustajab. Itu maksud kepada akhir malam. Kita mengakhirkan malam. Yang ni pula waktu yang di akhir-akhir malam. Yang ada beza kan? Saya sebut ni istilah ni. Tadi itu waktu kita mengakhirkan malam. Kita yang akhirkan malam. So ni bergantung pada individu. Ada orang yang bangun awal, ada orang yang mungkin bangkit lambat sikit. Kan? Jadi bergantung individu. So bila dia bangun itu, waktu tu mustajab. Disebabkan apa? Di situ adanya keberkatan yang dia amalkan untuk bangkit kerana Allah. Disebut nama Allah kan, dia berzikir, dia baca doa. So di situ adanya berkat daripada amal soleh dan itu menjadikan doa dia mustajab. So itu di akhir malam. Itu pandangan yang paling kuat antara yang kita boleh amalkan. Lagi satu, waktunya di akhir-akhir malam. Malam ni maksud dia apa? Maghrib sampailah subuh. Kan masuk je subuh dah dikira pagi. Jadi berkenaan dengan isu ni, so dia waktu mustajab ni adalah di akhir-akhir malam. So hampir waktu subuh. Lebih-lebih sekarang kita kalau macam saya di Selangor ni, waktunya subuh ni lambat kan, sampai sekarang ni 6.17. So sangat lambat. So sebenarnya kita ada je peluang yang cukup cerah, cukup luas untuk bangkit pun awal kan, untuk ada masa nak bersiap sedia, untuk solat sunat pun ada masa yang banyak. Berbanding subuh yang awal. Subuh yang awal tu mungkin agak susah sikit kita nak buat bagi orang tak biasa. Orang yang biasa tak ada masalah kan. Tapi orang tak biasa dia payah sikit. Tapi sekarang ni lah waktu untuk berlatih. So sepatutnya jangan lupa untuk beramal ibadah waktu malam, selitkan juga doa.
Doa ni senjata mukmin. Doa ni boleh mengubah sesuatu yang telah pun ditetapkan yang boleh berubah. Contoh apa? Kita panggil qada mubram kan? Qada yang telah ditetapkan. Tak boleh nak diubah. Berbeza dengan qada mu'allaq. Contoh kematian ajal kita. Ajal maut, ajal ni dah ditetapkan. Kan qadarnya ataupun waktu dia telah ajalin musamma, telah dimaktubkan, telah ditetap, tak boleh nak diubah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Tak boleh nak diubah. Cuma cara kematian boleh berubah. Cara kematian. Benda ini adalah sesuatu yang bergantung pada amalan soleh, bergantung pada diri kita, bergantung kepada rahmat Allah, bergantung kepada doa. Kalau kita selalu melazimkan doa yang minta kematian yang baik. Contoh, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Itu pun boleh. Ataupun kalau doa yang sunnah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, pun boleh kita amalkan. Kan Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin pun kita boleh amal. So doa-doa ni kita minta supaya Allah matikan kita dalam keadaan yang baik dan golongkan dalam golongan orang yang soleh. So ini satu bentuk doa yang kita minta supaya kematian tu dalam cara yang baik. So ini kita perlu amalkan. Jadi amalkan ibu-ibu sekalian, jangan lepaskan peluang. Saya sebut ni maksudnya tak perlu lama pun tak apa, nak lama pun boleh. Yang penting buat. Jangan tak buat langsung. Ambil semua waktu ni kan kita buat. Berlaku adil semua. Kita buat semua. Walaupun sikit tak apa. Yang penting kita buat. Jangan tak buat. Sangat rugi kalau kita dah lepaskan peluang. So kebetulan esok pun mungkin ada yang berpuasa. So jangan lupalah peluang ni. Orang yang bersahur lebih berkat dia. Dengan amalan soleh dia bersahur, adanya waktu berkat, lebih baiklah, lebih mudah Allah terima mustajab berkat daripada amalan soleh yang dia buat. Berbanding orang yang ambil waktu tu je tapi dia tak berpuasa. So dia lebih rendah berkat dia. Tapi dua-dua waktu yang mustajab. Tapi lebih mustajab adalah orang yang bersahur. Sebab adanya berkat pada amalan soleh, dia menambahkan fadilat, kelebihan dan ganjaran bagi dia, pahala, dan menjadi satu tawassul kepada diri dia untuk lebih mudah Allah terima apa yang diminta. So berbezalah, individu ni kan berbeza ikut kepada tingkatan masing-masing kan, iman masing-masing, amal soleh, akhlak masing-masing. So benda ni Allah dah nilai. Cuma kita usaha ke arah itulah. So jangan lupa peluang untuk berdoa. Dan terutamanya waktu Ramadan, selitkan masa untuk berdoa. Bersungguh-sungguh insya-Allah. Kita lihat pada waktu yang ke-11, doa ketika berpuasa. Kita ada yang bertanya tadi kan, saya akan hold dulu kan. Siapa tadi, Bonda Ibu Lin dan juga Bonda Adida. Saya akan hold dulu. Kita akan bincang last sekali. 8.50 lah insya-Allah. Lebih kurang lah 10 minit. Okey, yang ke-11, doa ketika berpuasa. Dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 bentuk doa yang tidak akan tertolak. Doa orang yang berpuasa hina yuftir, sehingga dia berbuka, pemerintah yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi 3598. Baik, dalam ni ada 3 bentuk doa. Doa yang kedua saya dah sebut, pemerintah yang adil kan. Doa orang yang dizalimi pun saya dah hurai, berkenaan dengan khusus kepada orang yang menzalimi dia. So ada hak kepada kita lah nak doakan baik ataupun buruk, terpulang pada masing-masing. Itu hak kita. Kalau kita mengambil berat, kan kita mahukan perubahan pada dia, kita doakan Allah bagi dia hidayah. Tapi kalau memang dia jahat, dia mengancam keselamatan kita ke, menyebabkan mudarat, kan, jadi tak menjadi salah pun untuk doakan keburukan. Kerana apa? Itu yang menjadi kebiasaan Nabi SAW. Adakala Nabi doakan kebaikan kepada non-Muslim, kan, kepada orang-orang musyrik. Adakala Nabi doakan keburukan. So ini bergantung pada individu. Kalau individu tu jenis yang non-Muslim, maknanya kafir, tapi dia tak mengancam Islam. Dia ada kemampuan nak jadi orang yang baik. Cuma dia tak dapat seruan. Sebenarnya ini adalah Nabi doa yang baik. Nabi doa supaya dia masuk Islam. Contoh Abu Talib lah. Walaupun sampai akhir Allah uji, kan, Allah menangguhkan doa tersebut. Sampai akhir pun tidak diterima atas dasar tertentu, dan menunjukkan bahawa Nabi sendiri pun kadang-kadang berdoa
boleh jadi tak terima. Kan nak menunjukkan manusia apa Nabi ni manusia biasa lah. Kan jadi tak ada pula orang akan dakwa lah kan. Semua Nabi minta semua dapat, semua senang tak. Nabi pun hadapi kesusahan kan. So itu contoh, Nabi doakan kebaikan sebab dia membantu Islam. Tapi nak kata itulah kesudahan takdir yang telah Allah tetapkan. Jadi ada juga Nabi doakan keburukan, contoh Abu Jahal, Abu Lahab. Kerana apa? Mereka mengancam Islam. So dua ni benda yang berbeza lah. Dua-dua konteks yang kita kata non-Muslim, tapi cara Nabi berdoa ni bergantung pada individu. So kita pun kena faham macam tu. Jangan kita nampak negatif kepada non-Muslim. Sebab kita sepatutnya bila nampak non-Muslim, kita kena ingat apa peranan aku kat dia. Apa yang aku nak sampaikan pada dia. Macam mana aku nak tarik dia kepada Islam. Jumpa-jumpa dia terus bagi tahu Islam macam ni, macam tu susah. Susah lah juga kan. Tak semua orang boleh terima rela hati. Cuba kita lah. Ada orang jumpa kita tiba-tiba cakap tentang agama dia. Kita pun rasa macam, tak payah bincang lah benda ni. Kan kita rasa terganggu, gugat kita punya pegangan kita. Maknanya bukan kata tak yakin, tapi kita risau benda itu jadi satu dakwah, kan, satu macam ajakan ke arah benda yang tak betul. Sama juga mereka akan anggap macam tu. So, tak sesuai. Tapi kita kena berdakwah dengan cara menunjukkan keindahan Islam. Tunjukkan akhlak yang baik kan. Cakap benda-benda yang baik. Tunjukkan kata apa kesucian Islam, keindahan lah. Bila dia nampak Islam ni dia mengambil berat juga dan Muslim, dia menghormati juga, meraihkan juga. So di situ akan menarik dia melihat kepada Islam ni satu agama yang syumul, yang lengkap. Itu nak kena buat. Okey, jadi berbalik kepada waktu yang mustajab ni, doa ketika berpuasa. Jadi maksud dia sepanjang hari kita berpuasa adalah waktu yang mustajab. Sebab itu kita kena jaga perkataan, lidah, percakapan kita, khitab kita ni, dia tak dianggap sebagai doa selagi tak disebutkan nama Allah. Bila sebut nama Allah, contoh kita kata semoga Allah sampaikan rezeki kau. Kita gerak sangat dengan dia, sebut macam tu. Semoga Allah susahkan kau. Kita emosi, biasa orang emosi lah hilang pertimbangan akal kan. Jadi kalau ikut pada sunnah, bila emosi adalah cara dia kan. Kalau kita berdiri, duduk, kita baring. Bila kita mengamarah, kita beredar, suruh kita berdiam terus. Supaya tak berlaku macam tu. Tapi kalau katalah terlepas kan, benda itulah kata dia satu bentuk doa. Walaupun kita tak menadah tangan, tak berniat, tapi kita sebut dalam bentuk ucapan yang menyerupai doa. So benda inilah yang kita nak kena berhati-hati. Lagi-lagi kalau berpuasa, satu fadilat berpuasa itu berkurangan. Sebab kita mengamalkan sesuatu yang tak sepatutnya, membawa kepada berdosa. Membawalah wasilah kepada berdosa. Dan lagi satu adalah menyebabkan doa itu mungkin akan mustajab. Disebabkan kita sedang berpuasa. Sebab itu lidah kita kena berhati-hati, lebih-lebih kalau ucap kepada anak-anak. Sebab kita dah bincang dulu dalam satu hadis kan, berkenaan dengan dakwatul walid ala waladih pun mustajab. Doa mak ayah kepada anak pun mustajab. Sebab itu doalah, sebutlah baik-baik. Berikan dia motivasi. Walaupun dia mungkin tak seperti kita nak, kan, tak seperti kita harapkan dia dapat. Tapi itulah tanggungjawab kita sebagai mak ayah kan. Lain orang, lain ujian. Yang penting kita redha, terima dan cari jalan solution. Jangan sampai kita menyalahkan dia, menghina mentang-mentang dia anak kita kata hak kita kan, boleh cakap apa je, jangan macam tu kan. Bila kita dah tua, bila dah berusia memerlukan pertolongan dia, waktu itulah kita rasa menyesal sebab tidak menjaga dia ataupun tidak memelihara hak dia kan. Dia bukan dia sengaja pun macam tu kan. Kita nak menunggu pun ada kaedah. So benda tu kita kena amalkan dengan baik dan jangan sekali-kali doakan keburukan tanpa sebab. Bila bersebab yang dibenarkan syarak, tak apa. Tapi kalau emosi, janganlah. Sebab emosi, biasalah masing-masing ada emosi kan. So bila beremosi, kadang-kadang gembira sangat pun tak boleh. Sedih sangat pun tak boleh. Dua-dua ni membawa kepada natidah yang negatif. Kan gembira sangat, takut janji benda-benda yang tak sepatutnya. Bila sedih sangat, takut doa benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kita tak patutlah, kita kena timbangkan kita kena naturalkan balik emosi itu, kita jadikan balik seperti biasa, barulah kita fikir dengan waras, apa yang aku patut buat. So ingat ibu sekalian, waktu berpuasa kita adalah waktu yang mustajab. So doa lah yang baik-baik. Kalau tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak doa, kita berdiam, itu lebih baik.
Daripada kita mengatakan benda-benda negatif, takut jadi mustajab. Itu sangat bahaya lah. Okay, kita masuk pada waktu yang ke 13. Waktu ke-12, dia dah hilang. Jadi ringkaskan adalah waktu yang ke-12 ini adalah waktu ketika berbuka. Jadi yang nak disebutkan tadi ketika berpuasa ni, ketika berbuka pun ada dalam riwayat Al-Bukhari yang disebutkan yang mana dalam hadis berkenaan dengan hadis qudsi berkenaan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada orang berpuasa dan yang Allah sebutkan fa innahu li wa ana ajzi bih. Dalam hadis itu juga disebutkan li shaimi farhatan, untuk orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhan. So ni hadis ni saya tak pasti slide dia hilang ke apa. Ni waktu yang ke-12. Ni hadis Al-Bukhari 1904, hadis yang sahih. Maksud kegembiraan tadi kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Ni hadis qudsi Allah sebut. Jadi gembira ketika berbuka inilah mendapat huraian dua. Satu, gembira yang ini paling kuat lah. Gembira kerana dia nak berbuka, nak mendapat makanan. Dia nak makan, maknanya dia dah berjaya puasa sehari kerana Allah. Kat mana ada orang berpuasa ini kerana sesuatu dia nak capai. Sebab dia tahu itu pun jadi sia-sia kan. Dia semata-mata nak, katalah dia nak berpuasa kerana nak menjaga badan sahaja. So dia dapat itu sahajalah. So dia takkan dapat fadilat. Kan kita dah bincang dulu kan dalam adab dalam niat. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. So berugi bagi orang macam ni kan. Dia beribadah tapi bukan kerana Allah. Itu bahaya dan boleh membawa kepada syirik sebenarnya. Syirik asbab. Kan? Benda ni kita kena betul-betul kita kena jaga. Mesti ibadah mesti kerana Allah. Jadi sampingan itu lain. Tapi asal niat mesti kerana Allah. Ibadah, ubud, maknanya seorang abdun, hamba mesti kepada Allah. Jangan kepada fadilat, jangan kepada makhluk dan sebagainya. So mesti kepada Allah. So niat asal kita berpuasa kerana Allah. So bila berbuka kita nak makan. So kita rasa gembira, berjaya ikut apa yang Allah suruh, kita nak dapatkan nak berbuka, nak nak menyelesaikan puasa tu dengan cara yang betul. Kita rasa gembira. Lagi satu kegembiraan juga disebutkan waktu itu waktu yang mustajab. So orang yang menunggu masa dia berbuka, waktu itu digalakkan berdoa. Sebab itu kita biasa amalkan di Masjid Surau. Saya tak pasti tempat lain macam mana. Tapi kalau di Selangor ni boleh kata kebanyakan jugalah tempat yang diamalkan sebelum berbuka tu, biasa dalam 15 minit, 10 minit macam tu. Dia akan buat majlis zikir, majlis doa yang mana nak menggalakkan orang ramai untuk berdoa ketika nak berbuka puasa. So ini satu benda yang cukup baik untuk diterapkan supaya masyarakat awam tahu, kita pun tahu dan kita boleh teruskan. Every time kita berpuasa, kita amalkan macam tu. So berdoa. Sama juga, bebaslah doa, nak doa pun terpulang. Okay, itu waktu yang ke-12. Waktu yang ke-13, doa pada malam Al-Qadr. Kita baca dulu hadis, dan kita akan hurai. Hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, menurut kamu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Al-Qadr? Bagi dia bersabda, berdoalah. Ya, inilah ni doa dia kan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hadis disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi nombor 3513. Jadi ini pun kita dah katakan doa yang cukup biasa kita amalkan khusus pada malam Al-Qadr. Cuma kita tak tahu bila malam Al-Qadr. Walaupun kita rasa kan kita tengok macam ada tandanya kan. Diikut pada firasat kita lah. Tapi secara jelas benda itu adalah rahsia Allah. Walaupun tanda itu mungkin ada, walaupun kata-kata ulama pun jadikan sebagai satu pedoman, satu panduan, tapi tetap yang muktamad ataupun perkara itu adalah dalam ilmu Allah. Tak ada orang boleh jamin 100% berlakulah pada malam ni atau apa, tak boleh. Dia sekadar saranan, sekadar galakkan ulama, sebab itu mereka mengkaji dan mereka memberikan beberapa cadangan ataupun saranan lah bila berlakunya malam Al-Qadr.
Tapi kita sebagai orang awam, kita ambil juga tu sebagai satu pedoman dan kita buat seperti biasa. 10 malam terakhir, buat je berterusan. Supaya mendapat keberkatan, kesungguhan yang kita mampu teruskan dalam hari-hari berikutnya. So, apa yang kita nak kena buat? Malam 10 terakhir, khususnya lah, sekiranya bertemu dengan malam Al-Qad kan, insya-Allah dapat keberkatan. So, malam Al-Qad pun adalah waktu yang mustajab. So, tak ada orang boleh jamin bila dia dapat kan. So, apa yang dia kena buat? Dia amalkan je lah doa ni. Setiap malam 10 terakhir tu. Kalau dia berkiamulan dengan imam, pastikan imam membaca doa ni. Kalau imam tak baca, kita pesan kat imam, kita membaca juga. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun dan suka pada pengampunan, maka ampunilah aku. Ini doa dia. Jadi kita amalkan dalam 10 malam terakhir secara khusus dan umumnya bila-bila masa di mana-mana juga. Tak ada masalah. Baik, jadi ini yang ke-13. So ini menekankan kita lah doa lah pada malam-malam yang terakhir 10 tu insya-Allah. Yang ke-14 doa pada hari Arafah. Ini hadis ini daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi 3585. Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Cuma hadis ini dia terdapat sedikit khilaf lah. Ada ulama berpandangan ianya hadis yang dhaif. Dan ada ulama yang menghasankan seperti kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi tak ada masalah kita ambil sekadar fadilat dalam beramal. Juga kita boleh ambil pandangan Imam Ibnu Hajar, kita dihasankan hadis ini, jadi kita amalkan. Cuma satu cara nak beramal dengan doa ni kan, memang nak kata jadi satu kebiasaan jugalah waktu hari Arafah ni kan, 9 Zulhijjah, orang akan menyebarkan poster kan bila berlakunya wukuf di Arafah, mengikut waktu di Malaysia. Saya kira ni baru-baru jugalah orang sebarkan sebab mungkin orang dah celik dah doa ni mustajab kan. Okey, orang sebarkan katalah dia berlakulah pada pukul petang pada pukul 5.30 contohnya kan, di waktu Malaysia. Jadi adab kita dalam berdoa hari Arafah tu, sepanjang hari kita perbanyakkan doa. Lebihkan daripada biasa. Kalau biasa kita doa katakan 5 minit lah. So waktu hari Arafah lebihkan lagi, lebihkan semangat. Dan waktu khusus itu kita lebihkan juga. Jadi jangan kita ambil waktu khusus itu sahaja. Waktu lain tak buat. Itu bermaksud itu natijah apa? Natijah daripada kita ada pemikiran waktu mustajab itu waktu itu saja. Dah habis tu habislah mustajab. Sebenarnya itu satu pemikiran yang batil lah, yang salah. Kerana dia tak dikhususkan. Cuma kita faham daripada sudut mengambil maslahah, daripada sudut berkat amalan soleh yang mereka wukuf di Arafah kan. Jadi itu menjadi satu kelebihan. Sebab itu yang pandangan tersebut waktu tu lebih mustajab, itu ada kemungkinan. Tapi kita nak beramal jangan kita ambil itu sahaja. Kita kena ambil semua dan lebihkan pada waktu itu. So itu lebih selamat. Maknanya daripada sudut kita nak amalkan doa pada hari Arafah. So ini yang ke-14 dan kita lihat pada yang terakhir pada pagi ini doa pada hari peperangan. Ini hadis ni yang kita dah sebutkan pada awal dulu, doa yang pertama Itu doa dia apa saya sebut juga sekadar peringatan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawa beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara tidak akan tertolak ataupun kurangnya kemungkinan tertolak, iaitu doa ketika azan berkumandang dan doa ketika berlakunya perang, ketika dua kubu saling menyerang. Hadis hasan, hadis sahih riwayat Abu Daud 2540. Baik. Jadi ini maksud dia apa? Doa ketika berlakunya perang. Bukan doa minta perang. Salah faham pula kan, dia kata ustaz ajar doa minta perang. Bukan suruh minta perang Doa pada hari peperangan in case kalau berlaku. So ini nak menunjukkan supaya jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah, berdoalah. Yakin dah akan ada satu keajaiban akan berlaku. Ni kalau berlakulah perang. Bukan doa suruh minta perang. Doa pada hari peperangan. Baik, itulah dari sekali itu dulu untuk pagi ini. Jadi saya akan simpulkan balik daripada pertama sampai akhir sebelum kita lihat kepada soalan yang telah diajukan.
Okey, ni sekadar kita ulang kaji je lah. Apa waktu mustajab, so saya ulang balik. Sekadar imbasan, sama-sama kita ambil note. Ada 15 waktu yang mustajab. So saya susun ikut turutan yang paling mudah. Yang pertama, doa ketika azan berkumandang. So ini menunjukkan ketika azan, kita dah jawab azan, doa sekali lah. Doa dia hanya minta dalam hati ataupun sekadar kita sebutkan lafaz. Macam itu. Yang kedua, doa antara azan dan iqamah. Ini berlaku pada setiap kali azan selagi belum iqamat dilaungkan di azan di Masjid Surau. So waktu tu waktu mustajab, jadi ini nak menekankan supaya lepas solat qabliyah, doalah dulu. Dan pentingkan doa, lepas tu nak membaca Quran ke berzikir ke, buatlah. Jangan lepaskan peluang berdoa. Jangan pula lambatkan iqamat semata-mata nak berdoa. Itu pun kaedah yang salah. Sekadar waktu yang singkat lah. Waktu yang singkat, ada masa, doalah. Yang ketiga, doa ketika sujud dalam solat. Ini berlaku pada setiap kali sujud, pada mana-mana solat. Jadi amalkanlah doa, walaupun doa yang ringkas, walaupun doa yang sama. Yang penting jangan tak berdoa langsung. Kan? Lepas ni kita ingat, lepas ni kita sujud, doa sikit. Minta je doa yang sama pun tak apa. Minta pengampunan, minta berkat, minta rahmat. Tak apa, ulang je benda sama. Lebih mudah Allah terima, lebih mudah Allah mustajabkan. Jangan sampai tak berdoa langsung. Kan kita berzikir, jangan lupa untuk berdoa. Itu yang ketiga. Yang keempat, doa selepas tahiyat sebelum memberikan salam. Ni pun kita dah bincangkan, ada beberapa doa yang khusus yang boleh kita amalkan. Dan juga doa yang lain pun sama, cuma dalam solat kena jagalah jangan sebut dalam bahasa Melayu. Yang kelima, doa di akhir malam, saya dah sebut tadi. Kita akhirkan malam tu bila kita bangkit, so amalkan zikir, amalkan doa, itu waktu yang mustajab. Yang keenam, doa ketika yang berkokok. Ini berlaku secara natural, semula jadi, tak boleh dipaksa. Jadi waktu tu pun kerana kemungkinan malaikat itu ada, dan kita berdoa agar malaikat aminkan doa kita lah. So di situ menjadi mustajab. Yang ketujuh, doa ketika hujan turun. Ni semua orang dah tahu. Sebelum doa sendiri, baca dulu doa yang sunnah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Paling kurang. Dia ada doa lain kan, saya belum sebut lagi kot dalam kuliah kita. Kita akan hurai ada doa-doa lain doa sebelum hujan turun, doa selepas hujan dah selesai berhenti, doa ketika hujan lebat sampai menyebabkan musibah, apa lagi? Doa itulah yang kita nak sebutkan. Jadi kita akan hurai kemudian. Paling kurang pastikan baca doa yang ringkas tadi lah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, curahkanlah dengan hujan yang bermanfaat. Lepas tu nak doa sendiri, kita terpulang. Yang ke-8, doa pada hari Jumaat. Waktu yang paling tepat, paling dekat dengan hadis adalah waktu selepas asar. Sampai sebelum terbitnya, terbit matahari pula. Sampai sebelum terbenamnya matahari. So waktu itu, waktu mustajab. Jangan lupa hari Jumaat. Kan kita mungkin atas jalan raya, mungkin bekerja kan, bagi yang balik tengah balik, bagi orang yang ada urusan ke apa. Jangan lepaskan peluang berdoa. Waktu lepas asar sampai terbenam matahari. Kalau boleh perbanyakkan doa, lebih khusyuk pada doa, itu lebih baik. Tak mampu, jangan terus tinggal. Buatlah sesuatu. Dan lagi satu adalah bagi lelaki, khususnya yang pergi salat berjumaat, dia ketika mana khatib duduk antara dua khutbah itu sampai selesai Jumaat. Itu waktu yang mustajab. Dia bukan hanya khusus yang duduk tu. Duduk itu sebab dia bersandarkan kepada pandangan ulama lah. Sebab dia sebutkan waktu dia singkat. Jadi yang paling singkat adalah waktu ketika duduk antara dua khutbah. So nampak di situ adanya keserasian, maka itulah pandangan yang paling masyhur kita amalkan. Tapi walhal yang paling tepat adalah waktu dia mula daripada itu sampai selesai solat fardu Jumaat. Itu ikut pada hadis yang asal yang Nabi sebutkan. Disebut dalam hadis yang sahih. Jadi amalkan macam tu. Tapi ini bagi lelaki sajalah, bagi yang mencapai syarat wajib yang pergi solat Jumaat. Maknanya yang pergi solat Jumaat lah. Okay. Yang ke-9, doa ketika bermusafir, dahurat, musafir yang baik. Yang ke-10 tadi kita dah sebut, ketika sahur. Yang ke-11, doa ketika berbuka, doa ketika berpuasa, sepanjang hari berpuasa. Yang ke-12, doa ketika berbuka. Sama, kita selingkan masa sikit, kita berbuka, kita doa dulu. Yang ke-13, doa pada malam Al-Qad, 10 malam terakhir doa. Yang ke-14, doa pada hari Arafah, seluruh hari tu. Cuma lebihkan lagi pada waktu yang disebutkan. Yang terakhir, doa dalam peperangan. So itulah untuk hari ini, 15 waktu mustajab berdoa. Mudah-mudahan yang dikongsikan ni, semua kita dapat amalkan. Tak mampu banyak, buatlah sikit.
Tak mampu sikit, buatlah banyak. Yang penting kita buat sesuatu, jangan jadikan rugi ataupun sia-sia. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu. Jadi ini sekadar saya tunjukkan dulu apa kita akan huraikan pada masa akan datang dalam bab doa. Iaitu ada doa-doa yang sunnah, kita akan bincangkan ada 25 lafaz doa yang sunnah yang kita patut utamakan, kita patut amalkan sebagai satu tanda kita utamakan doa yang Nabi khususkan lah. Itu lebih baik. Jadi kita akan sambung pada kuliah akan datang. Ni contoh bukan ni je, kita akan bincang ada 25 lafaz doa yang sunnah. Ada doa ketika marah pun ada, doa kenderaan rosak pun ada. Kita akan huraikan kemudian, adalah sedikit pendapat ulama kita akan lihat. Jadi ini untuk akan datang. So ini hanyalah trailer. Kita akan nantikan pada episod akan datang insya-Allah. Baik, ada masa sikit ni saya nak tengok kepada soalan dulu. Kita nak habiskan pada soalan. Okey, ada Ibu Lin bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah kita boleh puasa sunat ketika hari Isra Mi'raj? Asal kepada hadis tak adalah disebutkan khusus sebab tarikh pun tidak dikenal pasti. 27 Rejab ni antara pandangan sahaja. Dia tidak dijazamkan, bukan dalil qat'i bukan kata pasti berlaku 27 Rejab. Yang pasti bulan Rejab. Jadi tak tahu secara khusus. Maka kita nak berpuasa sunat Isra Mi'raj pun tak tahu bila sepatutnya kan. Jadi katalah kita ambil pandangan 27 Rejab. Okey, ikut pada hadis tak dikhususkan pun puasa Rejab ini khusus 27 ataupun khusus Isra Mi'raj. Tak ada hadis. Jadi kita ambil dalil umum lah, maknanya perbanyakkan puasa Rejab dan Sya'ban ikut kepada kaedah yang asas, iaitu apa? Isnin Khamis, puasa selang-seling, puasa pertengahan bulan, itu boleh amalkan. Jadi maksudnya kepada soalan Ibu Lin kita, tidak ada dalil yang sebut secara khusus untuk berpuasa sunat pada hari Isra Mi'raj. Ada antara sebab kerana Isra Mi'raj pun tak dikenal pasti secara tepat tarikh dia. Sebab tak ada sistem kalender yang sistematik pada zaman itulah. Yang pasti berlaku pada bulan Rejab, yang kita boleh amalkan. So nak puasa macam mana? Puasa macam biasa saja. Tak perlu nak puasa khusus sebab tak ada pun dalil yang khusus. Kalau nak juga puasa, tidak ada masalah, dia menjadi harus. Kecuali kalau bertembung pada hari yang haram. Tapi tak berlaku pun benda yang haram ni kan. Paling-paling mungkin makruh. Contoh apa? Puasa pada hari Jumaat sahaja. Kan? Puasa pada hari Sabtu sahaja. Jadi ini membawa kepada makruh. Jadi contoh Isra Mi'raj, pada katalah kita ambil semalam kan. Puasa semalam je. Jumaat tak puasa, hari ni pun tak puasa. Tak ada pasangan. Kan? Jadi inilah menyerupai dengan Yahudi. Kan? Manakala Nasrani pula puasa hari Ahad sahaja kan. So benda ni adalah sesuatu yang kita perlu jelas. Kalau nak puasa juga semalam boleh. Dengan syarat nak membezakan dengan Yahudi Nasrani, puasa juga bersampingan. Maknanya Jumaat ataupun Ahad. So ini dah jadi satu macam kekeliruan. Jadi sebenarnya tak perlu pun kita nak paksa diri, memadailah dengan apa yang jelas daripada Nabi SAW. Puasalah pada bulan Rejab, ikut pada hari yang kita dah sebutkan tadilah. Isnin Khamis, macam esok memang sudah puasalah. Isnin Khamis, puasa pertengahan bulan dan puasa selang-seling. Itu boleh amalkan. Okay, Bunda Adida, Assalamualaikum. Mohon dapatkan doa ringkan lepas witir. Okey, saya akan buka lah slide dia. Berkenaan dengan doa witir nanti Bunda Adida boleh lihat dan boleh ni lah snap ke dan sebagainya. Okey, saya akan buka dulu witir. Okey. Okey, saya akan tuliskan dulu dengan soalan lain. Okey, Bunda Salina, mustajab ke doa untuk arwah suami dan ayah terutama bila kita berpuasa? Sebab mustajab ni lihat kepada perkara yang berlaku. Kan? Jadi hukum datang daripada perbuatan. Jadi perbuatan kita berpuasa itu menjadikan sebab mustajab doa. Jadi maknanya kalau Bunda Salina berpuasa dan doa ni, apa je doa, insya-Allah mustajab. Sebab apa? Dia asal datang daripada perbuatan berpuasa tu. So maknanya Bunda nak doa untuk arwah suami ke, untuk ayah ke, even untuk sesiapa sahaja, disebabkan puasa itu dia menjadi satu asbab menjadikan mustajabnya doa kita. So kita ini lihat pada konteks lah. So konteks berpuasa itu yang menjadikan doa kita mustajab. Dia bukan lihat kepada siapa yang kita doa. Dia tak kisah kepada siapa kita doa. Tapi asbab kita doa tu. Daripada kita berpuasa, so itu menyebabkan jadi doa tu mustajab. InsyaAllah.
Bunda Syarifah, doa orang yang dizalimi ada syarat-syarat tak? Contoh, tak boleh menceritakan perkara yang dizalimi kepada orang lain. Adakah syarat-syarat seperti ini? Okey, wallahu a'lam. Sekadar yang saya tahu, sekadar yang saya belajar, kita ada syarat. Syarat yang utama lah yang doa yang orang yang zalimi ni adalah kepada orang yang menzalimi kita. Itu syarat khusus. Dia muqayyad, terikat kepada orang yang menzalimi kita, dan nak doa apa terpulang pada individu. Doa apa kepada orang yang dizalimi, yang menzalimi kita tu terpulang. Ni tahu saya lah, wallahu alam, mungkin ada kajian ulama yang lain, saya kurang pasti. Tapi sekadar yang saya tahu itulah. Jadi boleh je doa seperti biasa tanpa ada syarat. Ikut kepada adab yang asas adalah perkara-perkara yang menjadi keaiban ni sepatutnya kita kena elakkan cerita pada orang. Contoh apa tahu? Saya beritahu mimpi yang buruk. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari 7044 disebutkan antara sunnah kita bila mimpi buruk, saya pun dah pernah sebut lah kuliah lah. Bila mimpi buruk, kita akan amalkan sunnah kan. Kita baca isti'azah, kita menoleh ke kiri, kita akan hembus ataupun kita ludah. Sama macam dalam salat. Cuma beza dia kalau mimpi buruk, kan ru'yah ni kan ada 3, ar-ru'yah salas. Mimpi ada 3 jenis. Satu mimpi yang baik, satu mimpi yang yang buruk, satu mimpi yang adat. So mimpi yang buruk yang kedua ni adalah dia bermula daripada syaitan. Dan antara sunnah adalah mimpi yang baik kita menceritakan kepada orang tertentu. Dan mimpi yang buruk tak cerita pada orang. Sebab itu benda yang keaiban. Kita akan hurai lah dalam satu bab, ada doa yang sunnah kita akan hurai berkenaan dengan mimpi ni. Saya akan hurai dalam tu lah. Cuma nak sebut dalam bab zalimi ni, seboleh-boleh kalau tak ada keperluan jangan cerita pada orang. Sebab benda ni satu keaiban. Baik kita yang dizalimi pun sama, baik orang yang menzalimi pun sama. Kecuali kalau nak ada ceritakan untuk dapatkan hukum, itu lain. Dapatkan hukum, dapatkan nasihat, nak mengadu kepada orang yang berkuasa, itu lain. Itu memang ada satu authority, ada sebab kita buat. Bukan sekadar kita meluahkan, bukan sekadar kita nak membawang, menyerai, yang tak ada. Kan? So, bila ada sebab, adanya tujuan, dan tujuan itu dibenarkan dalam syarak, kita boleh buat. Macam tu. So dalam bab doa tak ada syarat lah. Ni setahu saya tak ada syarat. Wallahu a'lam. Kak Ji, sebelum tu saya dah paparkan doa yang diminta oleh Bunda Adida. Jadi Bunda Adida boleh tengoklah. Baik, Kak Ji ada bertanya. Selepas solat kadang-kadang sujud, saya berdoa kepada manusia yang suka mensyahadati saya dan family. Semoga Allah beri dia insaf sebelum mati dan beri balasan di dunia ini. Boleh itu itu pilihan kepada Kak Ji lah, nak doa apa dia. Terpulang pada Kak Ji untuk doakan macam mana. Sebab ni dalam konteks dizalimi kan. Jadi terpulang pada Kak Ji lah. Tapi doa dia dapat insaf tu dah okey lah. Doa beri balasan ni dia jadi macam sama-sama lah kan. Sebab kalau kita dah minta dia insaf, kita harapkan Allah ampunkan dosa dia kan, dan kita harapkan dia kembali ke pangkal jalan lah. Tapi kalau kata Kak Ji nak juga doakan Allah berikan dia balasan, biarlah kalau dia masih tak insaf tu, kita doakan macam tu. Allah bagi dia balasan sebab dia masih tak sedar. Tapi kalau dia dah sedar, sebaik-baik kita doakan kebaikan lah. Sebab kita ingat apa yang kita doakan kepada orang lain, itu pun akan menjadi reflection kepada kita juga. Kalau kita doakan keburukan tanpa sebab, itu memang menjadi reflection sungguh lah. Tapi kalau ada je sebab, contoh tadi dizalimi itu, tidak ada masalah. Itu hak kita lah. Okey, baik. Okey. Baik, masa pun dah habis. Lepas ni saya rasa ada kuliah lain kan. InsyaAllah kita hold dulu. Minta maaf dulu. Jika ada soalan lagi bawah ni, timbul perasan doa lagi ni. Ada lagi soalan, insyaAllah kita stop dulu lah, takut mengganggu kuliah next kan. Jadi mudah-mudahan yang dikongsikan pada pagi ini dapatlah sesuatu bermanfaat, dan kita akan sambung pada kuliah akan datang. Nanti kan episod yang akan datang insyaAllah. Cuma episod akan datang kita bincang adab dululah, betul baru kita bincang tentang doa. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma'allamtana, farduduhu ilayna inda hajatina ilayh, wa la tunsinahu ya Allah ya Rabbal Alamin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم